Halo teman-teman, selamat datang di Pusat Layanan Konseling Warga Negara Asing bagi Ibu dan Anak atau dikenal dengan WoSpace. Ruang ini adalah milik setiap sobat pekerja migran. Di sini Anda dapat dengan leluasa berbagi perasaan, berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi. Karena kami percaya setiap wanita lintas negara memiliki kehidupan yang unik. Setiap individu yang datang ke Taiwan adalah sahabat kami. Ayo, ambil foto tercantik Anda. Absen untuk foto ya. Yuk, ikut. Di sini adalah area yang sangat menyebuhkan. Latar belakang saya merupakan hasil desainer Rosa asal Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sobat yang datang ke pusat konseling ini bisa melepaskan beban, bersantai, bermalas-malasan, istirahat sambil mengobrol. Bersamaan itu juga, kami membentuk kelompok pendukung psikologis untuk membantu Anda meringankan beban hidup dan pekerjaan. Mari kita masuk ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah tempat ngobrol yang super asik. Desain meniru desain pavilion ala Nanyang, dikombinasi dengan warna-warni ceria dan penuh gairah. Di sini Anda bisa minum kopi startup Vietnam. Halo teman-teman, selamat datang di Pusat Layanan Konseling Warga. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Iya, kita kembali lagi ya untuk live hari ini ya. Yang biasanya kita kan kadang setiap kali rutin Selasa. Tapi kali ini karena kita kedatangan nih seorang tamu yang mungkin bisa berbagi sharing dan juga mungkin juga bisa memberikan informasi-informasi terkait ketenaga kerjaan ya. Terutama untuk kaum perempuan ya. Siapakah gerangan ini? Ya kita ngomong bahasa Indonesia, orangnya cuma ngangguk-ngangguk doang karena dia adalah orang Taiwan yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Jadi nanti kita akan menggunakan bahasa Mandarin dan sedikit-sedikit akan kita terjemahkan, dan ini juga akan kita masukkan untuk acara dari WWW warna-warni wanita ya, dan acara terkait lainnya. Jadi hari ini live-nya itu kita menggunakan kebanyakan adalah bahasa Mandarin ya. Ya, oke. Nah, 首先来我们请我们的来宾介绍一下。介绍自己咯。好 ，OK， apa kelapa？我是belajar bahasa Indonesia ya. Jadi kita ajarkan apa kabar. 我是凯丽，那我是立新基金会 Go Migrants 的主任。那我们在立新基金会特别为了 migrant workers 还有migrants 来台湾读书的朋友，我们有一个特别的服务。那这个服务已经10年了。那在这个服务里面，我们目前有18个从不同国家来的工作人员，那一起来为我们的这个移工朋友，还有来台湾读书的朋友来做服务。jadi 他们是算是社工吗？我们有社工，然后有这个咨询人员，然后我们也有这个现场服务带活动来办理各种活动的这个人员。Oke, karena beliau ini bernama Kylie. Mungkin bagi teman-teman yang berada di Taiwan sudah fasih dengan bahasa Mandarin, sedikit mengerti ya. Tadi ya sudah dijelaskan. Dia adalah istilahnya ketua ya, direktur dari organisasi yang berkaitan dengan yang namanya pekerja migran, kemudian juga pelajar ya, pelajar asing. Yayasan Garden of Hope Foundation. Yayasan Garden Hope Foundation ya, yang katanya terdiri dari 18 orang ya, sudah berjalan selama 10 tahun nih. Betul. Di dalamnya ada pekerja sosial, juga ada petugas yang pemberi informasi. Jadi teman-teman yang memiliki permasalahan bisa menghubungi ke yayasan ini, Garden Hope Migran. 嗯哼，他们可以打电话
询问问题吗？可以，我们有电话的服务，然后我们也有在粉丝团网络上的服务。那在这个服务里面，有的人会直接打电话来，那有的人也会传 Messenger 传这个 text SMS 给我们的这个工作人员。那他们会询问问题，有时候如果有紧急的这个困难，他们也会来找我们求助。Oke, jadi apapun permasalahan Anda atau itu juga adalah permasalahan darurat, juga bisa meminta bantuan mereka. 有电话可以留给他们的吗？可以，我们现在的电话是03 03 2522 2522 03 2522 522. Oh, kita belum tahu nih isinya, tapi kita sudah catat dulu ya nomor teleponnya ya. Jadi 03 2522 522. Jadi 03 berarti daerah tengah ya, Taoyuan situ ya. Nah, ini juga dia akan menerima layanan dalam telepon atau SMS, atau mungkin juga kalau urgent bisa langsung menghubunginya langsung ya. Nah, kita akan mengupas nih sebenarnya pelayanan-pelayanan apa sih yang diberikan nih untuk dari yayasan ini. OK， 那我们想请问一下，这个也是基金会嘛？立信基金会有提供什么服务呢？给移工，对，或者新住民。OK， 那我们提供的服务，我们在目前我们有一个对外的这个统一的咨询服务，就是刚刚听到的032522 522。那主要就是要服务有已经怀孕的移工。那或者是小孩已经生出来了，那你有工作的问题，有跟这个伴侣的关系的问题，或者是小孩身份的问题，这些你打电话来，我们都会跟你做一个讨论，然后让你知道在台湾你的权益。这是我们的咨询电话的服务。Oke, jadi bagi teman-teman ini yang terus menjadi permasalahan ya yang akan kita angkat, bagaimana jika seorang pekerja itu dalam kondisi hamil? Apakah ini tidak boleh akan dipulangkan atau tidak diizinkan oleh majikan? Apakah majikan juga berhak untuk melarang seorang pekerja hamil, padahal hamil itu juga adalah hak kebebasan dari setiap orang. Nah, di sini dari yayasan ini mereka juga akan memberikan perlindungan atau juga bantuan termasuk mereka yang punya permasalahan ketika hamil atau punya anak. 就是有小孩或是已经怀孕了。对。那他们要怎么申请这个协助？这个他们是先打电话来，那我们有这个印尼语的人员、越南语、菲律宾的人员跟你讨论你的问题、你的状况，因为每个人，比方说她怀孕的周数、她的工作的时间，还有她的居留效期，还有这个小孩子的爸爸是谁，这个都是很复杂的，所以我们要花一些时间了解你的状况，跟你讨论。那这些事情，如果你有需要，就是找一个地方来生小孩的话，那这个部分我们就会告诉你，跟你讨论你接下来你怎么样去跟劳工局或者是要跟你的雇主去谈你的需求。那如果劳工局同意的话，你就可以来住到我们另外的一个安置处所，就是特别给这个移工怀孕生小孩的安置处所。Jadi ini juga salah satu pelayanannya yaitu yang mengatasi atau membantu bagi pekerja migran yang hamil ya, mengandung ataupun juga yang sudah melahirkan seperti yang Kak Minda katakan tadi. Dan selain itu juga dia akan mengutus orang atau ya itu baik itu yang bisa berbahasa Indonesia, berbisa bahasa Vietnam kalau memang Anda hanya mengerti bahasa Vietnam atau Filipina dan lain sebagainya, itu untuk mengetahui dulu keadaan sebenarnya itu seperti bagaimana, baru akan dicari solusinya. Dan kemudian kalau seandainya disetujui oleh mall, Kementerian Ketenagakerjaan, itu akan ada disiapkan untuk seperti penampungan ya. Iya, shelter atau penampungan. 那我想要提问一个问题，我相信这个也是很多移工想要问的，是不是移工他们来台湾不可以怀孕呢？到底可不可以怀孕？当然是可以。因为怀孕这是一个作为女性、一个作为母亲的权利，那台湾的性别工作平等法已经有赋予这样的权利。那性别工作就是不管你在工作上，你不能够有这一个任何的性别歧视。所以如果你怀孕，不管你是本国籍、中华民国国籍，或者是你是外国籍，
同样都保障你的工作，所以你不会因为怀孕而被遣返。如果你因为怀孕被遣返，要被处罚咯。谁要被处罚？雇主要被处罚。Oke, jadi sebenarnya setiap orang punya hak asasi manusia, termasuk juga pekerja asing yang bekerja di Taiwan. Nah, sebagai wanita, apakah punya pilihan untuk punya anak, bekerja dan hamil, memiliki anak, itu termasuk hak masing-masing. Dan tidak boleh majikan itu melarang pekerja hamil atau punya anak selama bekerja, ataupun bahkan karena dia seorang pekerja imigran, karena dia hamil itu dideportasi. Nah, jadi teman-teman, kita sudah mengundang Direktur Kylie ke sini. Apabila teman-teman yang juga memiliki permasalahan seputar tenaga kerja, silakan ya untuk meninggalkan pesan. Nanti kita akan meminta satu persatu Kylie untuk menjawabnya. 那我们也是邀请听众们可以留个问题。好， Jadi ini juga karena di Taiwan sendiri ya sudah ada yang namanya peraturan kesetaraan gender dalam lapangan pekerjaan. Jadi entah itu Anda sebagai pekerja migran atau mungkin juga Anda orang Taiwan, tetapi karena memang ya di lapangan kerja, maksudnya di tempat kerja di Taiwan, apabila seorang perempuan dia mengandung, itu juga boleh bilang perusahaannya tidak boleh seenak jidat bilang istilahnya gitu ya, semena-mena untuk memberhentikan dengan alasan Anda hamil. Nah, tapi tentu saja ya ini juga dipertimbangkan dengan situasi yang ada tentunya. 好的，那接下来是，如果是他们有享受到这个服务啦，就是可以收容，那外劳需要付费吗？不用付费。那因为这个服务都是特别来协助在因为怀孕、待产、等候生产以及生完小孩要放产假、转换工作的这些女性，所以这个服务是不用收费的。那在这个时间总共就是你生完小孩大概有6个月的时间，也包括休息2个月，还有4个月，最多4个月等待转换的工作，转换新工作，然后同时要去育儿，就是你处理托育问题，有4个月让你处理这个问题，然后来转换工作。所以她在怀孕当中几周内就可以请你们这边协助她。刚刚那个要不要先翻译？ Jadi dikatakan ya bahwa setelah Anda melahirkan itu masih ada waktu 6 bulan ya, sambil istilahnya masa nifas itu sekitar 2 bulan, kemudian ada 4 bulan lagi nih untuk proses Anda mungkin ganti majikan atau pindah pekerjaan dan lain sebagainya. 对，那从什么时候可以开始？情况的话是，如果她怀孕生小孩之后6个月嘛，对不对？对，但是什么时候？前面呢？前面呢？对，这个前面就会有一些时间点要去确认了。如果是在工厂工作，那因为工厂它是符合劳基法，那依劳基法就是做到你差不多预备要生产的时候，那到生产完就是前面有等待生产期，大概总共是8周的时间嘛。但是如果在生产前有特别的事情，以至于你没有办法继续工作的话，那这个案子就会继续要劳工局这边要协助你处理。对，那通常的话就是32周。32周怀孕满32周，那你可以申请或者是去请劳工局来协助你进入安置处所。Oke.这是工厂的。 Ya, jadi untuk pekerja pabrik misalkan dalam kondisi hamil, jadi 8 minggu sebelumnya mereka mungkin untuk mempersiapkan diri melahirkan ya. Jadi bisa meminta bantuan mereka. Tetapi apabila terjadi situasi khusus atau ada permasalahan, mungkin juga harus dinegosiasikan terlebih dahulu di Depnaker setempat. Nah, jadi untuk saat ini sebagian besar yang mereka bantu adalah mereka yang sudah hamil dalam masa genap 32 minggu. 32 minggu berarti bagi 4 ya. Bagi 4 berarti 6 bulan ke 6 bulan lebih ya. 8 bulan. 8 bulan. Berarti Jadi udah memang hampir udah kurang lebih melahirkan. sih waktu melahirkan. Tapi kembali lagi ya, ini juga situasi masing-masing mungkin ada sedikit perbedaan atau bagaimana. Jadi lebih baiknya tentu saya ditanyakan langsung ya, karena situasi dan keadaan masing-masing orang beda-beda ya, Kamina ya. OK，这边刚好有一个听众哈，有是 Daryl Taimoni，
Jika tidak hati-hati hamil, majikan memaksa kembali ke agensi. Pihak agensi mengambil keputusan untuk deportasi dipulangkan sehingga agensi menakut-nakuti PMI itu untuk diberhentikan kerja. 那这边他是有说了，如果移工们可能他们不小心怀孕了，然后雇主会逼迫他们回中介，然后中介也是会遣返他们，甚至中介也会恐吓啊、吓他们啊，所以这样子的话。让移工觉得他们没办法工作了。那如果是遇到这个问题的话，他们要在哪里申诉？好，那这个类似的这个申诉的事件，就是会建议移工你就是把相关的这个证据保留下来。然后一样，我们就是走一般的申诉程序，就是先打1955，然后告知有这样子的状况，那1955就会转到各地的劳工局，请他们来处理。所以如果这类似如果有这个变成是劳资争议了，那不管你是工厂的或者是看护工，那这个部分各地的劳工局他都要协助你来处理这一件事情。对 Jadi kembali ya, kalau seandainya ada permasalahan antara Anda dengan majikan, termasuk juga nih saat tadi yang diceritakan bahwa Anda hamil, tetap saja kembali pada jalurnya, yaitu pertama-tama Anda minta bantuan pada 1955, saluran khusus 1955, di mana nanti ini Anda mungkin akan diperbantukan juga untuk istilahnya dinas ketenagakerjaan masing-masing tempat ya, untuk mengatasinya. Baru nanti akan karena kasus-kasus ini kan bermacam-macam, jadi akan difokuskan kemana, dialihkan kemana untuk bisa ditangani. 对，那如果说你会不放心，怕1955没有办法处理的话，你也可以先打电话，一并打电话到我们的这个03这支电话来，跟我们工作人员再讨论一下这个细节。那我们也会后续追踪你的案件，了解这个案件是不是有做好处理。那如果没有的话，我们也会再协助你，跟你讨论后续要该怎么办。Dan bisa juga nih selain Anda menghubungi 1955, Anda juga bisa berkonsultasi dengan mereka ya di nomor telepon yang tadi, yaitu 0325225522 yang tadi sudah dituliskan ya, untuk konsultasi biar mereka juga mengetahui situasinya bagaimana, memberitahukan Anda bagaimana enaknya. Tetapi meskipun demikian Anda juga tetap menghubungi 1955. Jadi istilahnya tetap tercatat ya. Iya, betul. 那我请问一下，凯莉，你们这边已经手边有案子了吗？咨询的案子吗？收容？我们目前预计我们的安置中心，特别为这个移工服务的怀孕的移工服务的安置中心，预计在4月中旬它会开幕。对，那但是我们的咨询中心已经开始接很多电话了，目前已经接到快80通，1月1号、1月3号开始到现在快80通电话了，所以有很多的案子进来跟我们讨论当中了。Oke, untuk tempat penampungan mereka yang akan terbentuk atau diresmikan sekitar pertengahan bulan April, kemudian mulai dari Januari hingga saat ini mereka sudah menerima lebih dari 80 telepon pengaduan berupa informasi. 那可以给我们说看看是哪一些的问题吗？怀孕的这个问题吗？我的意思说，他们不是有打电话申诉嘛？对，有就是可能求协助啊，还是什么？是他们最主要是什么问题？还是也是有其他的工作上的问题？我们这一通03的这个电话，主要是来为了这个怀孕全国的怀孕移工和这个生产的这个问题来开设的。但是同样的，如果说你有很多像在台湾的居留的问题，那或者是有一些就是一般的这个劳资的这一个问题，那因为我们工作人员也是了解，也是可以跟你讲的，跟你讨论。但是如果说这个问题可能有点太复杂了，我们会帮你转到主要负责这一个问题的单位，请你去得到一个比较正确、比较快速的回复。Oke, jadi telepon 0325225522 lebih difokuskan bagi teman-teman yang ingin menanyakan seputar pekerja migran asing
dengan kehamilan, masalah kehamilan ya, bisa menanyakan. Tetapi apabila teman-teman juga punya permasalahan lain, karena mereka juga siap, jika mereka bisa memberikan informasi, mereka juga pasti akan membantu, termasuk untuk masalah izin menetap atau masalah ketenagakerjaan, mereka juga akan memberikan informasi. Tetapi untuk masalah negosiasinya mungkin akan kembali lagi ke BLA konseling daerah setempat。哦，这个有人问啦，跟那个怀孕没有关系。他是说他已经在台湾做了14年，他说现在还可以继续在台湾工作吗？以目前的状况，真的已经满了，对。可是还是可以展啦，对，因为现在是因为疫情，对，对加疫情的特殊时期，对，可是还可以燕子上市应该是台湾的只能到14年嘛，对不对？以目前还没有规定，还没有改变，但是疫情就是3个月展。Oke, ya untuk Wilaria Cinta Abi Nonong ya katanya karena berdasarkan peraturan yang diberlakukan sekarang ini di Taiwan itu untuk pekerja migran itu hanya bisa bekerja 14 tahun. Ya. Dan karena sekarang saat ini situasi pandemi ya, jadi bisa diperpanjang 3 bulan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya. Nah, entah bagaimana kan memang lagi masih dibicarakan terus ya. Apakah mungkin nanti bisa diperpanjang lagi atau apakah mungkin bisa malah tidak dibatasi dan lain sebagainya. Kita hanya bisa berdoa aja. Untuk sementara ini masih diberlakukan yaitu 14 tahun. Ya, ini juga harus melihat dari CECC ya. Nah, Amsus juga bilang katanya sudah kerja capek, hamil segala. Sayang kan hamil kebanyakan tidak punya suami. Nah, ya tentu saja ya ini kan untuk situasi ya, mungkin kalau keadaan tiba-tiba ya tidak sengaja hamil atau bagaimana itu istilahnya akan diusahakan dibantu ya. Tentu saja kita sendiri yang bekerja di sini kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kita masing-masing. 那这个你们收容的移工是针对合法的，如果是他是非法的移工，他也可以求助吗？他如果是非法，就是失联的这样子的移工，也是一样可以求助。那你打电话来跟我们讨论，那我们也会针对你的状况，让你知道，就是基本上如果是失联这块，就会是移民署来负责，那就是进到移民署的系统，那移民署会视你的状况来安排这一个安置处所。对，那也有可能，因为如果安置处所已经满了，也有可能会放到我们这边来。对，但是如果是失联的这一条的话，就是往移民署，但是还是很欢迎来跟我们打电话讨论你的状况和需求。Oke, jadi tadi Amina juga bertanya kepada Kylie, apakah untuk layanan yang mereka berikan adalah hanya untuk pekerja resmi saja? Bagaimana dengan pekerja kaburan? Nah, bagi Kylie, mereka pasti bisa akan membantu, tetapi karena saat ini mereka hanya fokus pada pekerja-pekerja yang resmi. Pekerja yang resmi mengalami kehamilan atau punya anak. Sementara kalau yang kaburan itu akan disampaikan terlebih dahulu ke pusat keimigrasian yang akan menangani. Dan apabila dari keimigrasian tempat mereka penuh, penampungannya sudah banyak sekali anak-anak, tidak ada tempat lagi, mungkin juga akan diserahkan kepada mereka dan tetap akan mereka tanganin. Iya. 对。那除了打电话之外，我们在我们的这个服务据点，在桃园这个据点，我们也会固定每一个月会办1次到2次的活动。那这些活动的讯息都会在劳动部的 Line@ 会来分享，所以大家如果看到你的时间可以，就赶快来报名。Jadi mereka juga kerap kali mengadakan kegiatan-kegiatan ya secara periodik ya, itu dan biasanya dimasukkan juga informasi ini di Line@-nya mall ya, Kementerian Ketenagakerjaan. Iya. Jadi kalau seandainya pas pada saat itu Anda memiliki waktu, boleh silakan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan. Iya, belum lama ini kan mereka juga sempat menggelar sebuah kegiatan ya, Rambu Lalu Lintas Cinta, Aiqing Hong Lü Ten. Nah, apa kegiatan itu? Kayaknya menarik sekali, dan ini kita mungkin bisa meminta Kylie untuk sedikit bercerita tentang kegiatan. 那我们可以请 Kylie 分享一下吗？上一次你办过的活动爱情红绿灯的是怎么样的活动？上次这个爱情红绿灯大家听就知道嘛，很 romantic，就是爱情。那在爱情里面，我们是怎么样跟另外一半互动？那这样子的互动是不是健康？让我们自己
觉得很舒服、很自在，还是会觉得常常好像被勒索、喘不过气来的感觉。所以我们在这个活动当中，一开始我们一起去讨论。你觉得一个健康的重要的这个关系会是什么样子？那我们有现场的，所以我们有现场的一群在讨论，另外一个就是线上的，所以就像我们今天这样，线上的很多人在讨论各项健康的我们想要的关系是什么。Oke, dari kegiatan itu adalah saling berbagi, ngajarin orang pacaran ya? 叫人家kasih lah， 谈恋爱，正确的健康的谈恋爱啦，对，saling membina hubungan yang positif. Jadi kegiatan itu mereka gelar ada yang offline dan juga ada yang online, sehingga juga menarik bagi para pekerja migran atau imigran baru ketika mengikuti acara ini mereka bisa bertambah wawasannya。那特别是当我们的关系已经有进入这个亲密的关系的时候，我们开始要讨论我们未来我们的规划是什么，是不是要一起有一个家庭，是不是什么时候要生小孩，那在这个还没有准备好要有小孩的时候，我们要怎么样保护我们自己，那我们也介绍了不同的避孕的方式，对。Jadi juga diajarkan ya untuk melakukan perencanaan. Mungkin kalau seandainya sudah menjalin cukup dekat, akrab, apakah sudah siap untuk membina keluarga, atau seandainya Anda belum siap untuk membina keluarga, nah itu juga diajarkan nih bagaimana melindungi diri dengan cara seperti ya kontrasepsi lah dan lain sebagainya ya. Untuk melindungi diri, jangan sampai istilahnya kebobolan padahal rencana Anda belum ingin punya keluarga, masih ingin bekerja, cari uang, atau enggak mungkin juga masih belum ingin punya anak. Jadi dia juga diajarkan, jangan karena Anda berada di negeri rantau, Anda ragu-ragu, Anda malu-malu, akhirnya Anda tidak tahu, akhirnya malah merusak diri sendiri ya. Jadi pengen nyanyi kabar ini keluarga berencana tiba waktunya ini也有宣传的。对，然后他就是有编一首歌，然后他的歌就这样子唱 keluarga berencana。 可是那个是因为是为了小孩不要再太多，我们台湾是希望是生多一点小孩，对不对？ya kan karena di Indonesia kan waktu itu kan KB keluarga berencana istilahnya jangan terlalu punya anak, karena kalau punya anak harus direncanakan. Jangan ekonominya belum mampu tapi anak banyak, akhirnya tidak bisa merawat anak dengan baik. Nah kalau di Taiwan sih sebenarnya situasi malah pemerintah mengharapkan bisa mempunyai anak ya warganya ya yang sudah menikah, yang sudah memiliki kemampuan. OK， 这边马妞有在问0325225522是否有提供到很多个语言吗？有，我们这个有提供印尼语、菲律宾语和这个越南语。那因为我们的案情就是印尼语目前是比较多的，就是通常你打来都会跟印尼老师来谈到话，但是我们也会希望说，如果你的案件其实是要有很多资讯，需要多一点时间讨论，我们会希望你先跟我们预约一个时间，那我们把那个时间保留给你，那我们来跟你好好讨论你的这个问题，然后给你最好的这一个协助和这个可能性。Jadi ini juga ada beberapa bahasa ya. Jadi kayak 1955 juga ya. Ada bahasa Indonesia, kemudian juga ada bahasa Vietnam, ada juga bahasa Filipina atau bahasa Tagalog mah. Ke Filipina Tagalog. Ya. Bahasa Tagalog. Nah, di mana katanya karena saat ini yang paling banyak itu adalah istilahnya konsultasi atau pengaduan dari Indonesia. Jadi kebanyakan yang terima tuh mungkin gurunya bahasa Indonesia. Tapi kalau seandainya memang Anda memiliki masalah atau ingin konsultasi, lebih baik dianjurkan janjian dulu waktunya. Jadi mereka juga akan mempersiapkan waktunya khusus untuk Anda bisa berkonsultasi dengan ya mungkin dengan lebih rinci, dengan lebih nyaman, dengan lebih detail ya untuk hal ini. 那你说刚刚是印尼是最多，那大部分是什么样的问题？有没有就是案例，就是可能是已经把它解决了，还是怎么样？印尼比较多的问题可能就是就是她可能怀孕了才1-2个月，然后她不敢讲，那可是她就会开始讲说，那我听说可以在台湾生，但是又不确定，那在这个部分我可以怎么处理？其实我们目前收到蛮多都是才刚怀孕的这一个朋友他遇到的问题。那有的问题是
已经快生了，但是因为小孩的爸爸可能不是他的伴侣，对，或者是也许还是男朋友或者非伴侣的关系，那这个孩子要该怎么办？那接下去他的工作该怎么处理？那其实有很多复杂的状况，我们都会需要跟他讨论。Oke, jadi tadi barusan ditanyakan sama Kak Farini, kira-kira permasalahannya sepertinya karena untuk pekerja migran Indonesia cukup banyak di Taiwan ya. Jadi masalah pribadi juga ada, dan masalah apa yang mereka tangani tentang pekerja migran Indonesia. Nah, di sini ia katakan bahwa ada yang sudah hamil karena mungkin masih masa dini ya, tidak berani untuk mengungkapkan, tidak berani untuk berbicara. Atau juga ada yang hamil dengan bukan pasangan resminya, atau mungkin dengan pacarnya belum resmi menjadi suami, atau juga hamil bukan dengan pasangannya, sementara dia sudah punya pasangan resmi di Indonesia. Ya, ini bagaimana untuk mengatasinya, dan tentu saja ini butuh banyak sekali, cukup banyak waktu dan tenaga untuk saling bernegosiasi, saling diskusi ya, konsultasi untuk mengetahui dan juga sekaligus mencari solusinya. Jadi ya karena mungkin kalau seandainya lagi hamil muda, karena dia juga baru tahu nih hamil dan belum mengerti dengan jelas peraturan yang ada di Taiwan. Sebenarnya gimana nih? Apakah dia juga bisa lanjut bekerja? Bagaimana perencanaannya? Nah, itu juga bisa dikonsultasikan. Ada juga yang tadi dikatakan Kak Aminah tadi terjemahkan ya, bahwa katanya sudah hamil tua tetapi ya itu dia anaknya, ayah dari anaknya itu boleh bilang masih ya gimana ya? Ya, statusnya tidak jelas. 那还有一个问题就是我小孩生出来之后谁可以帮我带？是，对，这个问题很多，因为其实现在很多的雇主或者是仲介其实很愿意移工继续留下来，甚至有的雇主和仲介自己打电话来问，我要怎么样可以让他好好的工作，然后小孩要放哪里？那这个小孩的问题，其实在目前是最困难的，因为主要在台湾的这个托育的费用是很高的，对，如果是一天哦，只要一天的话，可能就是17000、18000哦，一天是12小时而已。那这个也是那个义工要自己负担对，因为托育是你要去把小孩要请人家照顾嘛。好，那如果你是过夜的话，2-3万、25000、3万跑不掉，所以这个是目前来说最不容易的问题。对，那有的人会去找很便宜，大家互相彼此照顾，可是那又会有很多的风险。对，所以在这个部分，我们真的是需要大家好好的想一想，托育没有那么的简单，该怎么办？这边刚好有一个人问哈，Manyun tanya ya, bila suami istri kerja， 就两夫妻啦，工作在台湾，然后太太怀孕了，然后想要生产，在台湾生产。那如果是小孩想要等到他期满了再带小孩回去，他的手续是要怎么办？那如果是他是在家庭类的看护工，他可以得到那个就是生产的假期吗？好。这个如果他是看护工的话，可能要先跟雇主讨论，对，因为他休假至少2个月嘛，差不多2个月，那雇主是不是能够接受？那我们现在看到，其实很多雇主是愿意的，对，他愿意等待，那中间等待的时候可以申请长期照顾，长照，对，那有一些雇主他会担心，觉得那如果我让你照顾病人，那这样会不会对你的身体也会对宝宝也不好，雇主也会担心。那所以在这样的雇主，可能他在前期就会进那个劳工局这边来做协调。对，那如果他最后就是说好，雇主也同意让他继续待着，那他是有产假，就2个月做完就回去，但是这个产假就没有薪资了，除非雇主帮你保劳保。我们先这样。Oke, 好。Saya jelaskan dulu ya. Tadi seperti yang ditanyakan oleh Manyun. Nah, di sini dia menjawab harus juga dikomunikasikan dengan pihak majikan. Karena
kontrak kerja kalian itu antara pekerja dan majikan, jadi harus benar-benar dikomunikasikan terlebih dahulu. Nah, misalkan saja menghadapi majikan yang setuju untuk pekerjanya itu dalam kondisi hamil, terus juga bisa menanti kasih cuti 2 bulan. Cuti jadi hamil. setelah cuti hamil dan melahirkan 2 bulan, ttetapi tidak mendapat gaji. Ini bagi yang bekerja di sektor rumah tangga karena tidak memiliki asuransi tenaga kerja. Betul. 如果是他是厂工的工厂的就有，因为他有劳保。他有劳保。 Nah, kalau misalkan dia adalah pekerja formal di pabrik atau yang formal memiliki asuransi tenaga kerja, baru bisa mendapat gaji. Gaji itu juga dimintakan berdasarkan peraturan ketenaga kerjaan jadi disesuaikan karena ada asuransi ketenaga kerjaan. Nah, jadi kembali lagi kalau untuk sektor rumah tangga ya dibilang sektor informal itu tidak diberikan gaji karena Anda tidak diajukan untuk asuransi tenaga kerja. Ya, terus apabila majikan setuju untuk menanti Anda nih selama 2 bulan pasca melahirkan, nah itu setelah itu Anda kembali lagi bekerja, itu nggak masalah. Tapi nah itu dia satu sisi juga majikan kan mungkin khawatir kalau misalkan teman-teman melahirkan menanti sementara pasiennya akong atau ama nggak ada yang ngerawat. Jadi ini juga akan dikembalikan lagi untuk dinegosiasikan di konseling. Atau sebelum Anda melahirkan, mungkin pas lagi hamil tua atau lagi mungkin juga hamil muda juga, pada saat itu Anda mungkin kondisinya mungkin tidak bisa jaga akong atau ama karena kan kadang-kadang mesti balik badan lah, bantu begini ya. Nah itu juga bisa jadi majikan juga bisa mengajukannya kepada Kementerian Ketenagakerjaan ya Kak Mina ya. Dan itu juga tadi juga diingatkan oleh Kylie ya, bahwa katanya ini yang harus juga Anda pertimbangkan benar-benar, bahwa kalau untuk melahirkan kemudian juga menitipkan anak, menjaga anak nih seperti istilahnya babysitter kalau di Indonesia ya, meminta menjaga anak Anda sementara Anda juga kan harus kembali lagi bekerja kan. Nah itu juga biayanya cukup besar ya, seperti kalau hanya untuk jaganya di siang hari. Jadi istilah 8 jam itu mungkin satu anak itu bisa 17.000 per bulan sampai ya mungkin 20.000 per bulannya. Per bulan itu untuk satu hari ya, bukannya 24 jam. Sementara kalau seandainya sampai tidur juga, maksudnya si paumu atau si babysitter atau yang jaga ini yang nemani juga malam juga segala macam, itu mungkin bisa 25.000 sampai 35.000. Itu untuk satu orang ya. Nah sementara memang kan Anda mungkin dengar kan bisa kan dititipin teman yang maksudnya nggak usah satu jaga satu, bisa titipin banyak-banyak. Tapi ini juga katanya beresiko karena banyak juga kejadian-kejadian di mana mungkin anaknya tidak terawat, tidak diperhatikan, ada kecelakaan dan lain sebagainya. Nah ini juga yang harus Anda pertimbangkan ya kalau seandainya Anda hamil, mengandung dan melahirkan pada saat Anda berada di negeri rantau, termasuk juga di Taiwan ya. 所以翻译蛮长的。对，好，还有要补充的吗？还有就是，如果是你生完小孩之后，你想要先把小孩带回去，那或者是你想期满之后再带回去，那你都可以申请重入国，只要你跟雇主讲好了，你可以看你要回去。通常重入国就是重新入国嘛，re-entry visa，对，跟移民署申请，通常是1个月，但是因为带小孩，你还要适应，而且还有这个隔离嘛，回来要隔离，那这样子用专案许可，就是跟雇主讲好，跟移民署讲好，你的时间就可以延长，就是超过1个月重入国。那如果是期满的话，可能我们就要想想，我还要跟这个雇主这边工作吗？还是我要换工作？还是我要不要回来？那这个时候也是可以跟中介谈好，或者是说你有认识其他愿意做直聘的雇主，但是一样都是做重入国的这个程序。Oke. Jadi kalau misalkan membawa anak pulang ya, misalkan saja sebelum kontrak selesai juga bisa membawa anak pulang terlebih dahulu dengan mendapatkan re-entry permit. Jadi sebelum pulang mengurus dulu re-entry permit, tetapi ini juga ada program khususnya ya karena masih dalam masa pandemi, masih ada biaya karantina dan tetapi itu semuanya itu perlu dikomunikasikan terlebih dahulu atau menunggu sampai kontrak selesai baru sekaligus membawa anak pulang. Dan itu juga harus dipertimbangkan apakah pekerja ini masih pengen lagi datang bekerja di Taiwan. Kalau misalnya ingin kembali ke Taiwan,
kembali ke majikan yang sama, menggunakan jalur direct hiring juga bisa, dan tetapi ini juga masih perlu prosedur mengajukan permohonan re-entry visa untuk bisa datang kembali ke Taiwan. Jadi istilahnya kalau seandainya Anda bekerja di sini, kemudian Anda hamil dengan persetujuan dari majikan juga ya, majikan mau menanti setelah Anda melahirkan, dan mungkin anaknya pikir-pikir, kalau dibesarkan di Taiwan mungkin juga Anda kerepotan, dengan biaya juga besar, makanya Anda mempertimbangkan untuk membawa pulang anak dititipkan ke Indonesia. Nah pada saat itu Anda memiliki waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, di mana sebelumnya Anda harus mengajukan yang namanya re-entry. Jadi Anda bisa membawa pulang anak Anda ke Indonesia. Kemudian setelah itu Anda bisa menemani beberapa waktu dan balik lagi dalam waktu 1 bulan. Karena itu juga diperkirain ada juga masa karantina dan lain sebagainya. Bisa juga pada saat itu Anda balik dengan di majikan yang sama. Tapi kalau seandainya Anda pas bawa pulangnya pas finish kontrak, sementara Anda masih ingin bekerja di Taiwan, masih bisa cari lagi majikan yang lain ya. Selama masa waktu yaitu 14 tahun. Anda belum bekerja sampai 14 tahun kalau memang dapat majikan lagi ya Kamina ya. 所以如果是他要等到他期满，他已经生小孩了，那这个小孩可以寄在你们这边吗？目前没有办法，没办法对，那所以他还是要自己要去想要放在哪里。那我们的建议是，如果时间没有很长，就是说生完小孩到期满时间没有很长，那当然可以稍微照顾一下，或者是说跟当地社会局讨论一下。好，但是如果时间比较长，真的2个夫妻就要好好讨论这个托育的可负担和安全性。Oke, jadi masih lebih disarankan atau ini merupakan sebuah informasi yang penting, teman-teman juga perlu catat ya. Jadi bagi suami istri yang pengen punya anak di Taiwan itu harus dipertimbangkan dengan baik-baik, termasuk juga dana yang ada, pengeluaran yang ada, dan ya mungkin harus lebih dipertimbangkan karena anak tersebut itu kan masih perlu dirawat, perlu ada yang jaga. Sementara teman-teman berstatus di Taiwan itu sebagai pekerja. 呀，好，那如果是他的小孩在台湾，假设说小孩已经在台湾出生了啦，那这样子的话，很多移工他们觉得是说，好像是不是他们可以有拿到特殊的居留权，给这个 baby 有特殊的居留权，是不是他以后因为他在台湾出生了，是不是以后他长大了，他可以受到台湾的教育？好，那台湾是属人主义的国家，所以你出生的时候以你的妈妈为主，你妈妈的国籍为主，所以基本上这个，除非就是妈妈她当然出生，她的出生证明就是妈妈的名字嘛，她就是基本上是印尼国籍，那只是她要去办这一个程序。那如果说妈妈是合法的移工，那这个孩子就可以依着妈妈的身份办居留证，办健保卡。OK， 对。如果妈妈不是合法的移工，但是爸爸是的话，也可以办，只是爸爸和妈妈要有合法，就是印尼这边公证的这个结婚证书，对，结婚证明。那如果不是的话，就要做亲子鉴定。就是 DNA 的鉴定，爸爸跟小孩做，是不是？对，是不是真的是他的孩子？那如果那个亲子鉴定出来之后，小孩就可以依爸爸的身份办居留证跟健保卡。Jadi status dari status kewarganegaraan dari sang anak itu kalau di Taiwan itu mengakuinya bahwa ikut dengan ibu. Iya. Ibu kandung dengan ya? Ibu kandung. Nah, jadi kalau seandainya ibu kandung ya itu maksudnya pekerja migran, ini statusnya resmi? Pekerja migran resmi di Taiwan, maka otomatis anak bayinya ini bisa diproses untuk memiliki ARC Taiwan, mengikuti ibunya selama ibunya berada di Taiwan ya. Kemudian juga bisa mengajukan yang namanya ASKES. Tentu saja dengan biaya-biaya segala macam tetap harus seperti warga Taiwan pada umumnya ya. Nah, sementara kalau seandainya status dari pekerja migran yang tadi memiliki anak tersebut itu adalah hilang kontak atau istilahnya kaburan. Nah, pada saat itu, tapi kalau seandainya ayahnya itu adalah orang Taiwan, nah itu sebenarnya bisa ikut ke ayahnya anaknya.
tetapi dengan catatan sang ibu itu harus memiliki bukti surat resmi menikah dengan si ya ayah dari sang anak. Dengan demikian baru bisa ikut ke sang ayah. Atau seandainya kalau nggak jelas nih ya itu bisa diperiksa dengan DNA Tes ya. DNA. DNA. Ya, jadi kalau misalnya ayahnya ibunya itu pekerja kaburan. Swasta. Jadi ayahnya itu orang Indonesia dan bekerja di Taiwan, juga pekerja resmi, itu nggak masalah. Bisa tunjukin akte nikah. Atau kalau misalkan tidak ada surat-surat yang mendukung, melakukan tes DNA. Jadi untuk memastikan anak ini siapa, dan itu dia baru bisa memproses untuk suratnya. OK， 那所以小孩还是属于印尼籍的。对，小孩还是印尼籍的。那如果说爸爸妈妈会下一些问题，就是爸爸妈妈都是失联的移工，那可是我们会建议你说，这个孩子他的预防针啊，甚至他有一些健康检查，这个还是要做。如果很害怕的话，你还是可以跟我们联络，我们会就是小孩这个现在是可以就是另外专案处理来保护你的孩子。Jadi kalau seandainya ayah ibu dari sang anak itu adalah swasta atau istilahnya sudah tidak resmi lagi ya, kaburannya, itu kan sementara anak juga tetap yang namanya mesti diimunisasi lah, mesti maksudnya kalau ke dokter segala macamnya. Nah itu karena ya kalau statusnya nggak jelas ya tentu saya untuk dari secara resmi kan nggak bisa dapat ARC, mungkin nggak ada ASKES, mungkin ke dokter segala macam juga repot ya. Itu bisa minta bantuan ke mereka karena ini juga untuk istilahnya khusus lah akan dibantu karena biar gimana juga kesehatan anak itu kan paling penting juga. 所以其实不是说那么简单啊，对，不是那么简单，而且不是说不鼓励你们不怀孕，而且是要做想清楚啦，对，要想清楚，对，要有计划的，对。Jadi bukan melarang ya, majikan atau siapapun tidak berhak melarang pekerja migran untuk hamil di Taiwan, tetapi lebih dianjurkan hamil dan punya anak itu terencana. Iya. Jadi segala sesuatu harus kita rencanakan benar-benar, jangan bilang ya biarin dah punya anak dulu lah baru nanti gimana. Nah, itu tadi lihat anak untuk minta dijaga, orang jaga aja itu satu orang aja 17.000 loh. 17.000 sampai 20.000. Nah, sedangkan gaji kita di sini berapa sih? Ya kan? Susu, imunisasi anak, kesehatan anak. Udah gitu juga belum lagi nanti akhirnya kalau seandainya pas lagi Anda mengandung, ternyata badannya mungkin lebih jadi lemah lah, jadi tidak bisa bekerja lah pada saat itu, ya tentu saja majikan juga berhak tidak menggajikan Anda karena Anda tidak bekerja. Iya kan? Dan otomatis pemasukan Anda dari mana? Sedangkan Anda kan memerlukan biaya kan untuk ya kehidupan Anda di Taiwan atau mungkin perencanaan Anda dan lain sebagainya. 好的，那有关于这个移工安置的服务，还有其他要补充的吗？我们在桃园的这一个服务是专门是给这个怀孕的移工或者是带小孩的。那我们在其他的县市，像新北市，我们也会就是有一般的这个女性移工遭遇劳资争议或者是暴力伤害这样子的服务。对，所以我们有2种不同的安置类型，但是我们都是主要服务在女性移工的身上。Oke, jadi dari Hope Garden ini mereka punya 2 unit. Satu yang di Taiwan itu khusus untuk melayani pekerja wanita dalam kondisi hamil atau sudah memiliki anak. Kemudian di New Taipei itu juga bisa melayani bagi pekerja migran wanita yang punya masalah tentang tindakan kekerasan, ya bisa menghubungi mereka. 那如果我们现在就是也会依照我们的这一个就是团体的需求，如果希望我们到现场去，有外县市啦，各个县市希望我们去那边，你们可能找6、7个人有同样的问题想要一起讨论，那你可以跟我们讲，我们可以到现场去跟你们一起讨论，这样子大家就不用这个交通往返花很多时间。这样也可以有这个需求。可以请你们这边协助吗？被诈骗就没有，就是主要就是跟怀孕待产这个有关的。对。Jadi katanya kalau seandainya Anda mungkin ada beberapa teman sekaligus memiliki masalah
permasalahan yang kurang lebih sama, mungkin bisa kumpulin 5, 6, 7 orang. Jadi kumpul mungkin ya masalah wanita ya, kehamilan. Itu bisa mengundang mereka datang ke tempat Anda. Jadi nggak perlu Anda satu-satu ke tempat mereka ya. Tapi itu dia masalahnya yang terkaitan dengan yang tugas dari yayasan mereka ya. Jangan nanti bilang kalau saya kena tipu atau gimana. Itu bukan cakupan dari mereka sih. Ya, lapor polisi saja ya. lapor polisi. 对，一定要找打电话polisi 好，那最后的我们想问的立新基金会的这边有规划要办什么活动的吗？我们会办的就一类就是比较是讨论这个女性成长、自我成长的这个题目，然后还有异国的生活的这样子的题目，然后会适合你会希望能够坐下来好好聊聊天的朋友。那另外一个呢，我们即将会举办瑜伽课、彩妆课，然后会是一个比较动态的跟这个社区的朋友更多互动的这样子的课程，那都非常欢迎大家可以报名来参加。Oke, jadi sebenarnya mereka juga banyak ya, tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang juga bisa merangkul teman-teman. Seperti kedepannya mereka juga merencanakan akan ada kelas yoga, kecantikan, agar teman-teman juga bisa saling berinteraksi, adanya interaksi sosial。那像他们如果是因为好像你们的办公室也是蛮近的嘛，离那个桃园火车站蛮近的嘛，他们没事有事可以到你们那边参观吗？可以，很欢迎，就是打电话给我们，跟我们预约时间，然后不只是来参观，我们也可以彼此认识聊一聊。对，有时候我们服务的很多的个案，他就很多姐妹跟我们讲，就是她其实没有办法好好睡觉。是对。那其实我们也很欢迎跟我们预约时间来这边好好的休息。来去那边睡觉，来睡个午觉，其实真的是很好的。对，因为来这边这是属于我们所有女性，当然你的男朋友要来也可以啦。就是我们的空间，我们很欢迎你。跟我们预约时间，然后周间也可以来，只要我们上班时间都很欢迎一起过来。Iya, Amina sempat sih ke kantor mereka, kantornya bagus sekali，有很多贴那个墙壁，很漂亮的墙壁，然后还有很多小姐。美女ya, jadi mereka juga mengundang teman-teman sekalian. Daerah kantor mereka sangat dekat sekali dengan stasiun kereta api Taoyuan. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke sana, misalkan juga ada mereka sering mengadakan kegiatan. Terus juga ada beberapa teman-teman yang sudah akrab dengan mereka, merasa bahwa di rumah majikan susah tidur, terus malah susah istirahat, malah ke kantor mereka untuk istirahat. Jadi kadang-kadang liburan belum tentu mau tahu mau kemana, itu kan kadang-kadang ya kalau di rumah majikan pasti nanti maksudnya majikan lihat suruh kerja atau gimana ya, jadi nggak bisa benar-benar istirahat. Bisa juga kadang-kadang mampir ke mereka, tempat mereka ya, bisa saling ngobrol lah, kemudian juga istirahat juga ya. 那如果你很会煮奶茶，有很多的这个一个什么料理的这个场项，也欢迎你来报名我们的志工，来用我们的厨房来带我们一起来做印尼的料理。对， dia juga di tempatnya juga ada dapur ya. Kali-kali kalau seandainya Anda mungkin memiliki keterampilan, kemudian juga ada bahan juga ya katanya ya. Bisa juga tuh ngajarin teman-teman lainnya, saling berbagi lah. Jadi istilahnya tempatnya bisa digunakan untuk saling berbagi ya, sesama teman-teman PMI, sesama teman-teman PMA. 有人很期待哦，是希望你们不只是办在那个北部而已，台北、桃园，希望是其他的那个县市也可以举办。是说开一个这个中心，还是办活动？去那边办活动？对哦，对啊，我们也很希望能够到不同县市，所以要是你们有空间，请让我们知道，然后我们找一个时间，我们就把人带下去，或者是结合当地的这个团体，我们就一起来办有趣的活动。Manyun tuh. Kasih informasi jika kamu punya tempat, terus ada kegiatan apa, bisa beritahu mereka juga bisa nyamperin ke tempat nyamperin ke sana untuk ngadain kelas keterampilan bersama-sama. Ini Stella Anitasari bilang pertanyaannya apa? Ini yang pertanyaan ini kalau anaknya orang banyak, Mbak.
Sela yang mana pertanyaannya bisa dikopas nggak? Kopas lagi deh, pertanyaannya mana, ada beberapa mungkin nggak kelihatan atau memang itu pertanyaan apa pernyataan gitu susah dibedakan ya. 没有有一些他们留，然后就是他是说还没回答他们，可是不晓得是哪一个，应该是有时候再贴一下。对啊，那我们等一下可以放那个我们粉丝团的连结，可以，大家就可以进来加入我们。他现在是他要你们的地址哦，蛮用的地址哦。地址啊，安东街那，安东街，它就是在桃园火车站走路3分钟就可以到。 Jadi stasiun kereta api Taoyuan jalan kaki 3 menit. 3 menit kemana? Ya. Nanti kita kasih tahu alamatnya deh ya. Ya nanti kita akan ketik ya alamatnya ya. Nanti Amina mintakan alamatnya terus copy paste ke ini buat si Manyun ya. Oke. 那还有一个方式就是。因为我们03这是要付费的，要付钱的，你也可以打电话来，就是说，请我们10分钟后打给你。对，这样子你就不用出钱了。 Dia masih memikirkan juga loh, karena kalau seandainya telepon ke kantornya tuh 0325222522 itu katanya pakai telepon umum kayak pakai telepon handphone kayak itu kan biaya tuh. Jadi katanya bisa juga Anda telepon bilang, tapi bukan miss call ya, telepon ngomong, bisa nggak 10 menit kemudian atau berapa lama kemudian telepon balik. Ya jangan bilang cuma miss call ya, miss call nanti orangnya bingung. Jadi nah itu dia yang telepon supaya Anda tidak terkena biaya telepon yang terlalu apalagi kalau seandainya konsultasi kan butuh waktu mungkin lebih lama ya. 还有什么吗？要跟我们的听众说的吗？我们想要其实很想跟大家聊一聊，就是说其实关于生小孩真的是很重要。那合适的时候，合适的对象，其实会让我们女性的这个整个的生涯，其实是会有整个的成长会更好，会往更好的方向。所以我觉得就是大家能够有，就是在台湾好好享受在台湾的生活，然后结交跟另外一半在一起的时候，好好的规划我们的未来，然后再讨论，特别是。我什么时候要生小孩？小孩生出来之后，谁要来帮我照顾？那大概要花多少钱？这些都要放在我们脑子里的时候，那我们这个生命的蓝图就会更清楚。那就会有一个，就会把我们女性的力量和能量可以发挥到是最好的状态。那我也很希望就是。我们印尼的女性是非常有生命力的，可以希望我们享受在台湾的生活，那为我们每一步都做好计划。Jadi ini adalah perjalanan hidup masing-masing dari seorang wanita. Jadi kita harus memiliki, kita harus cerdas, kita harus memiliki perencanaan. Betul. Agar kita juga kan hidup ini kan bukan cuma hanya sekarang yang di depan mata aja ya, tapi kan kita harus juga memikirkan panjang. Apa kita memiliki anak, kapan memiliki anak, setelah berapa lama, atau mungkin juga ada perencanaan punya anak lainnya. Dengan pasangan yang tepat, tepat waktu, tepat orang. Iya, jadi jangan istilahnya seradak seruduk lah kalau orang bilang ya, jangan sampai karena kebobolan atau gimana akhirnya terpaksa Anda harus menjalani. Ya mungkin sebenarnya perencanaan Anda tidak seperti itu, makanya Anda harus merencanakan dengan benar-benar. Kemudian juga dia juga bisa istilahnya membantu berkonsultasi lah. Kadang-kadang dengan keraguan-keraguan bisa ditanyakan, saling konsultasi, saling berbagi. Nah untuk itu jadi Anda bisa menjalani hidup Anda dengan lebih terencana dan dengan lebih baik. Iya, jadi yang ingin Kylie sampaikan adalah setiap orang punya perkembangan diri. Jadi manfaatkanlah kemampuan kita, kecerdasan kita, kebijaksanaan kita sebaik mungkin pada saat selama bekerja di Taiwan, agar apa yang ingin kita dapatkan, kita peroleh itu akan lebih baik lagi di masa depan. 有人要问那个永久居留的事情是不是？贝尔姐，你了解吗？永久居留的事情是现在还是新的政策？应该是新的，对，新的即将要来的。现在目前是4月底会有比较清楚，4月底，对，比较明确的内容。对，针对那个移工吗？对，针对移工，特别就是中阶的，就是在工厂或者是看护移工。对，因为现在台湾政策就是希望移工可以留下来，就是在各项的能力。能力和状态好的状态，会很期待移工继续留下来跟我们一起努力。对，所以现在会是希望
据我所知，之前好像是说5年啦，对，工作5年，然后达到一定条件，语言条件，还有薪资，但是真正的细节我们就等4月底。那我想到时候我们也会再办专题的。好，dia bilang katanya untuk peraturan APRC katanya ini nanti pada akhir bulan April itu akan keluar peraturan yang lebih jelas lagi, terbaru dengan persyaratan-persyaratannya. Kalau saat ini katanya sih dia juga tidak terlalu jelas ya. Itu mungkin 5 tahun dengan persyaratan-persyaratan lainnya, tapi katanya kan tinggal 1 bulan lagi nih. Tunggu aja deh sampai bulan 4 akhir. Nah, peraturan barunya gini karena pemerintah Taiwan juga boleh bilang sangat mencoba untuk merangkul ya pekerja-pekerja migran, pekerja-pekerja tenaga berbakat dan lain sebagainya untuk bisa membantu di Taiwan. 好，还有一个 Darrell Taimoni， 我们是不是要先打电话给你们的？如果他想要到你们的办公室啦，是不是要先打个电话做预约？对，还是可以直接过去？先打电话做预约会比较好。对，那有时候也会找不到路啊，那我们也可以协助你。好 Darrell， jadi telepon dulu ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak tahu alamatnya atau jalan arahnya gimana, mereka juga bisa bantu. 还有那个Santri Hasana， 他想要问的，如果可以怀孕，还有可以生小孩，那雇主已经同意了、允许了，但是中介不肯，怎么办？中介不肯的话，我们遇到这个状况，就是中介会一直告诉雇主不行不行不行。对，那有些雇主他会打电话来给我们问。对，可不可以？对，可以。然后你怎么做？因为中介一定会说中间一定有很多问题嘛。那请雇主直接打03这个电话，我们跟他讨论，然后给他正确的观念，不然雇主会害怕。Oke, Santri ya, catat ya nomor telepon 03-2522-522. Jadi minta majikan hubungi mereka aja biar dijelaskan sama mereka agar majikan tidak digelapkan dipengaruhi oleh agensi karena informasinya mungkin kurang jelas atau bagaimana ya. Oke, itu salah ya nomornya 03 ya, 02 kebanyakan duanya tadi Amina salah ketik soalnya. Oke. 好，那我们kalian masih ada pertanyaan nggak? Mumpung Kylie-nya ada di sini, kita bisa lebih memahami situasi kondisi yang ada. Atau mungkin juga kalau saya ada pertanyaan bisa tinggalin, diberikan kepada kami. Nanti kalau ada kesempatan juga kita bisa akan menghubungi Kylie ya untuk Luko Taman. 谢谢大家，谢谢 Ernie， 谢谢 Amina， 谢谢大家。Oke, terima kasih teman-teman. Semoga saja informasi yang disampaikan oleh Kylie dan kemudian juga masih banyak kegiatan yang akan dia lakukan, kita juga bisa ikut mendukung yayasan ini agar mereka bisa memberikan bantuan ataupun informasi kepada pekerja migran semakin banyak dan semakin baik lagi. Oke, kita pamit dulu. Sekian dan sampai jumpa. Sampai Bye-bye. jumpa. Halo teman-teman, selamat datang di Pusat Layanan Konseling Warga Negara Asing bagi Ibu dan Anak, atau dikenal dengan Wo Space. Ruang ini adalah milik setiap sobat pekerja migran. Di sini Anda dapat dengan leluasa berbagi perasaan, berdiskusi mengenai masalah yang dihadapi. Karena kami percaya setiap wanita lintas negara memiliki kehidupan yang unik. Setiap individu yang datang ke Taiwan adalah sahabat kami. Ayo, ambil foto tercantik Anda. Absen untuk foto ya. Yuk. Di sini adalah area yang sangat menyebuhkan. Latar belakang desain merupakan hasil desainer Rosa asal Malang, Jawa Timur, Indonesia. Sobat yang datang ke pusat konseling ini bisa melepaskan beban, bersantai, bermalas-malasan, istirahat sambil mengobrol. Bersamaan itu juga kami membentuk kelompok pendukung psikologis untuk membantu Anda meringankan beban hidup dan pekerjaan. Mari kita masuk ke ruangan berikutnya. Ruangan ini adalah tempat ngobrol yang super asik. Desain meniru desain pavilion ala Nanyang, dikombinasi dengan warna-warni ceria dan penuh gairah. Di sini Anda bisa minum kopi startup Vietnam. Untuk merasakan suasana lebih aman, Anda juga bisa menutup tirai saat berkonsultasi kebutuhan Anda dengan staf.
Tentu saja, sewaktu-waktu kami juga akan mengadakan berbagai kegiatan pertukaran budaya dan saling berdiskusi di sini. Silakan berpartisipasi, daftarkan diri Anda, ikutin fanspage kami untuk gabung di setiap saat. Apakah Anda warga negara asing yang bekerja di Taiwan? Bagaimana jika hamil? Apakah masih bisa terus bekerja? Selanjutnya, apakah ada pilihan lain? Apa yang harus dilakukan jika sudah melahirkan? Jangan khawatir. Workspace bisa menjawab pertanyaan Anda. Kami menyediakan bantuan dan kita dapat saling berkonsultasi, baik itu mengenai masalah kehamilan, persalinan, hak kerja, konsultasi hukum, sarana fasilitas persalinan, atau berbagai masalah lainnya. Silakan menghubungi kami di nomor 03 252 2522.